Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ya Rabbana fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma allimna at-ta'wil wa faqihna fid din wahdina ila sawa'is sabil. Ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kepada para pelajar-pelajar Darul Ma'mur dalam pelajaran Tauhid. Jadi saya akan sambung daripada kitab ini, iaitu kitab Aqidatun Najin, daripada muka surat 119. Jadi daripada kata-kata musannif yang mengatakan wa ijadu syai'in minal alam aw i'damuhu ma'a karahatin liwujudihi aw adamihi, yang bermaksud mengadakan akan suatu daripada alam ini atau menadamkannya, maknanya mentiadakannya dia, serta ketiadaan kehendaknya, makna terpaksa lagi bagi wujudnya untuk mengadakan alam tadi. Mustahil Allah terpaksa atau bukan kehendaknya, dan bagi adamnya juga untuk mentiadakan alam ini. Mustahil sekiranya Allah Ta'ala mentiadakannya dengan tidak kehendaknya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa. Artinya dia yang menghendaki sesuatu, apa yang dia hendak dan apa yang dia tidak hendak. Artinya Allah Ta'ala bersifat begitu. Artinya Allah Ta'ala menghendaki atau tidak menghendaki apa saja yang akan dibuatnya atau tidak dibuatnya. Jadi mustahil Allah Ta'ala terpaksa membuat atau tidak dikehendaki membuatnya terjadi sendiri. Seperti misalan alam ini Allah Ta'ala menjadikannya, mana dengan kehendaknya, bukanlah dengan paksaan ataupun dengan terjadi sendiri alam ini. Ini adalah perkataan daripada orang yang tidak beriman atau ahli-ahli falsafah yang tidak beriman. Jadi mereka mengatakan demikianlah. Kerana apa? Kerana mereka tidak percaya pada Tuhan. Jadi itulah perkara yang mustahil. Sebagaimana kita telah mengatakan, yang mustahil Allah Ta'ala tiada, Allah Ta'ala tetap ada. Mustahil Allah Ta'ala ada pendahuluan, itu baharu. Allah Ta'ala tidak ada pendahuluan. Mustahil Allah Ta'ala ada pengakhir atau mati dan sebagainya, kerana Allah Ta'ala kekal selama-lamanya. Dan mustahil Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk-makhluknya, kerana Allah Ta'ala itu berlainan daripada makhluknya, kerana dia yang mencipta makhluk-makhluknya. Itulah mustahil-mustahil yang kita mengatakan yang Allah Ta'ala wajib bersifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wa qiyamuhu ta'ala binafsi, dan berdiri dengan sendirinya. Artinya Tuhan melakukan segala-galanya ialah dengan sendirinya, tidak ada pertolongan siapa-siapa atau tidak ada bantuan apapun. Dan hanya saja adalah yang demikian menafikan bagi iradat, kerana bahwasanya keluar suatu daripada alam daripadanya, yakni daripada iradatnya itu menafikan umum ta'alluqnya, dan terlebih aula keluar sekalian alam itu daripada iradat. Itu mustahil lah.
alam ini dijadikan oleh Allah Ta'ala tanpa iradatnya. Jadi kita tahu yang sifat-sifat ma'ani Tuhan ialah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar dan kalam. Jadi Allah Ta'ala berkuasa, mustahil Allah Ta'ala lemah. Allah Ta'ala berkehendak, mustahil Allah Ta'ala tidak berkehendak. Jadi apa benda yang terkeluar dari iradat Allah Ta'ala, maka itu adalah hukumnya mustahil. Jadi Allah Ta'ala tetap menghendaki sesuatu yang dilakukannya atau dibuatnya. Maka bernafi-nafi ini bagi iradat daripada sekira-kira umum ta'alluqnya, tiada daripada sekira-kira zatnya bersalahan mengadakan dengan illat atau tabi'an. Jadi makna bila dikatakan nafi, mustahil nafinya iradat, iaitu dinafikan segala ta'alluq yang berkaitan dengan iradat. Ini adalah mustahil. Dan menafikan ini juga maknanya apa saja kejadian Allah Ta'ala tidaklah dengan ada sebab selain daripada kehendak Allah Ta'ala. Mungkin orang ahli falsafah mengatakan adanya alam ini sendiri. Ini mustahil. Lalu mereka mengatakan mula-mula yang alam sendiri itu satu, artinya mereka daripada satu ni datang dengan sendirinya, datang yang kedua, datang ketiga, datang keempat. Mana semua dengan sendiri-sendiri. Seolah-olah macam daripada pokok datang buah. Begitulah. Maknanya bukan kehendak buah pokok itu. Seolah macam itulah. Katakan kita tanam pokok mangga. Jadi bila tanam pokok mangga tadi berbuah. Bukan kehendak apa pokok itu, tapi sendirinya dia berbuah. Ini macam mustahil lah Tuhan mengadakan sesuatu seperti begitu, mana sebabnya begitu. Sebab ada pokok, sebab ada buah. Jadi pokok ini, buah ini daripada pokok ini. Tapi pokok ini mengadakan buah ni tidak dengan kehendaknya. Dia sendiri mengeluarkan buah walaupun dia tidak mahu, tidak ada kemahuan daripada pokok tadi untuk mengeluarkan buah. Jadi mustahillah Allah demikian. Maka bahawasanya yang demikian itu menafikan zat iradat dan tiada farak beza antara kebajikan dan kejahatan seperti barang yang melengkapi akan dia kalam musannif. Jadi maknanya apa kalau sekiranya Tuhan tidak menghendaki sesuatu, makna menafikan kehendak Allah Ta'ala. Bila menafikan kehendak Allah Ta'ala, artinya itu adalah mustahil, sebagaimana kata pengarang ni. Jadi maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memang menghendaki segala-galanya, bukanlah maknanya semua terjadi dengan sendirinya. Kerana ini adalah mustahil. Khilaf bagi Mu'tazilah, sekira-kira berjalan mereka itu kepada bahawasanya Allah Ta'ala tiada berkehendak ia akan kejahatan dan segala yang keji-keji. Jadi Mu'tazilah pula berpendapat berlainan dengan Ahli Sunnah. Ahli Sunnah mengatakan setiap perkara, sama ada perkara itu baik atau tidak baik, datang daripada Allah SWT. Mu'tazilah pula mengatakan tidak. Kata dia yang baik saja daripada Allah, yang tidak baik itu bukan daripada Allah tapi daripada makhluk. Ini tidak diakui oleh ahli sunnah. Kerana apa saja yang sama ada baik atau jahat, tidak baik, itu adalah bergantung kepada kita yang menerima. Kita menerima. Katakanlah, saya umpamakanlah, misalnya hujan. Hujan turun. Bagi orang yang tidak suka keluar kerana hujan, takut banjir dan sebagainya, dianggap tidak baik hujan tadi. Tidak baik. Sedangkan hujan tadi daripada Allah Ta'ala. Jadi, dianggap tidak baik. Tapi sebenarnya baik kerana dia bukan baik pada kita saja. Bukan jahat, tak baik pada kita. Ya, betul. Kita kerana perlukan, misalnya jangan hujan supaya tidak banjir. Tetapi bagi makhluk lain, umpamanya ikan, umpamanya pokok-pokok
tanah-tanah yang apa ni, binatang-binatang haiwan yang tinggal di bawah-bawah tanah, tanah perlukan air, ya, perlukan banyak air, dia maknya mati kalau kekeringan. Semuanya itu mengatakan hujan itu baik pada ketika turunnya, dan sampai walaupun banjir dan sebagainya pada mereka baik. Jadi baik dan jahat ni semuanya ni kita, makna kita yang menghukumkan benda tu baik tak baik, bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetap menurunkan apa yang Allah Ta'ala hendak. Yang Allah Ta'ala menghukumkan bahawasanya itu adalah untuk kepentingan manusia. Kalau tadi misalnya hujan, katakan panas. Panas. Kita rasa panas, sini panas. Rasa tak baik. Tapi bagi makhluk yang kesejukan, yang rasa dia tak boleh tahan dengan sejuk, panas itu baik. Baik, mana adanya matahari tadi mendatangkan kebaikan, bukan mendatangkan keburukan. Kerana dengan ada matahari tadi, ada panasnya, dan ada bila matahari tak ada, jadi sejuk. Jadi benda tu mana baik tak baik ni kita yang terima. Jadi semuanya daripada Allah, bukan daripada kita sendiri atau daripada alam ni, bukan daripada siapa-siapa. Semuanya daripada Tuhan. Itu pendapat ahli sunnah, tidaklah sama seperti pendapat Al-Mu'tazilah. Dan mengambil dalil oleh mereka itu dengan bahawa yang berkehendak akan kejahatan itu, kejahatan, dan yang berkehendak dengan keji-keji, keji-keji itu keji, dan bahawa menegahkan daripada barang yang dikehendakinya dan menyuruh dengan barang yang tiada dikehendaki itu safih. Safih yakni bodoh, dan bahawa mengazab atas barang yang dikehendakinya itu zalim. Jadi ini pendapat Mu'tazilah mengatakan dalil mereka ialah sekiranya manusia tidak berkehendak kepada apa yang dibuat kejahatannya, maknanya seolah-olah manusia tadi melakukan perkara yang tidak dikehendakinya tadi, lalu diseksanya. Diseksanya. Jadi ini maknanya zalim. Maknanya kalau sekiranya misalnya manusia melakukan kejahatan, bila melakukan kejahatan tadi, kalau sekiranya kejahatan tadi, makna sebab ada kejahatan tadi, maka manusia diseksa. Jadi makna kejahatan yang melakukan itu daripada dirinya. Dia sendiri yang melakukan kejahatan, sebab itu diseksa. Tapi kalau sekiranya, kata mereka lah ni, pendapat mereka, kejahatan itu adalah datangnya daripada Tuhan, kemudian manusia yang melakukan kejahatan diseksa juga, ini kata mereka Tuhan itu zalim, kerana mereka melakukan kejahatan bukan kehendaknya, kehendak Allah Ta'ala. Faham tu kan? Faham tu ya? Itulah pendapat mereka, hujah mereka. Tapi ahli sunnah mengatakan semuanya datang daripada Allah, kerana kita ni makhluk, kita ni daripada Allah. Jadi sebagaimana dalil yang selalu barangkali pernah kita dengar, wa ma khalaqakum wa ma taf'alun. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, segala-galanya apa yang kamu buat dan apa yang Allah Ta'ala mencipta kamu dan perbuatan kamu. Wa ma taf'alun itu makna perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita ni ciptaan Allah Ta'ala juga. Walaupun makna kita yang buat, tapi makna dengan adanya Allah Ta'ala menghendakinya, iaitu Allah Ta'ala taruhkan dalam diri kita sifat-sifat yang boleh kita buat atau tak buat. Jadi Allah Ta'ala berikan kepilihan, tapi kita memilih membuatnya, misal buat jahat. Itu makna kita yang tanggung. Kita yang tanggung, kerana perbuatan jahat tadi walaupun daripada Tuhan, tapi mana kita sudah diberi pilihan. Kita boleh pilihan nak melakukan atau tidak. Mana diberi akal. So itu ada akal. Ada akal dan ada hati. Jadi sama ada hati kita nak buat, akal kita nak tahan atau tidak, itulah punca apa yang kita buat. Jadi maknanya perbuatan tu memang dasarnya daripada kita, tapi asal usulnya daripada Allah SWT. Itu pendapat ahli sunnah. Ini bukan berlawanan dengan pendapat Mu'tazilah.
Bermula Allah Ta'ala maha suci daripada yang demikian itu sekaliannya. Ini pendapat dia lah. Maksudnya kalau sekiranya perbuatan tadi perbuatan Allah, Allah Ta'ala menyiksa, ini zalim. Jadi maha suci Allah Ta'ala demikian. Itu pendapat mereka. Dan ditolak akan dia. Ini kita tolak. Dengan bahawasanya yang demikian itu sungguhnya dibilangkan dia akan kejahatan atau keji atau safih. Safih maknanya tak ada akal lah. Itu safih. Atau zalim itu dengan nisbah kepada yang baharu, tiada kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tiada ditanya daripada barang yang berbuat ia. Jadi kita menolak. Maksudnya apa yang dibuat keji atau tak bagus daripada orang tadi adalah memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada orang itu sendiri. Tidak. Tapi maknanya Allah Taala dah berikan peluang. Dia berikan peluang, jangan melakukan perkara yang keji ini, jangan perkara yang jahat ini, dan jangan jadi tidak berakal. Sudah diterangkanlah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya semuanya adalah sebenarnya daripada Allah. Dan hikmah suruhnya dan tegahnya itu zahir percobaan. Adakah taat hamba itu atau tiada? Dan tiada jadi i'tirad atas mazhab al-sunnah. Jadi sama ada taat seseorang atau tidak taat seseorang itu adalah dengan kehendak Allah SWT juga. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan hambanya mempunyai akal, mempunyai hati, maka terpulanglah kepada dia untuk mentaati atau tidak mentaati. Dan adanya kejahatan ni, benda yang jahat, seperti syaitan lah katakan, atau orang jahat lah, ini sebenarnya sebagai ujian kepada orang yang beriman. Adakah orang yang beriman itu taat atau tidak taat? Pernah saya didatangi oleh seorang bertanya pada saya, kenapa Allah Ta'ala jadikan iblis atau syaitan? Allah Ta'ala, saya jawablah, Allah Ta'ala jadikan itu supaya manusia ni tahu membezakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang harus dibuat dan mana yang harus tidak dibuat. Kerana Allah SWT memang tidak suka kepada benda yang tidak baik, seperti kufur misalnya. Seperti firman Allah Ta'ala, wala yarda li'ibadihil kufra, artinya tiada dan tiada reda ia, yakni Allah Ta'ala bagi segala hambanya akan kufur. Allah Ta'ala tak reda kekufuran, tapi Allah Ta'ala tidak. Memang Allah Ta'ala yang melakukannya. Allah Ta'ala makna manusia yang melakukan kekufuran, seperti makna Abu Jahal umpamanya, Fir'aun umpamanya, itu adalah mereka lakukan itu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala juga, bukanlah maknanya dengan mutlak kehendak dia. Allah Ta'ala telah pilih diturunkan Rasul kepada Fir'aun untuk mereka beriman, dan diingatkan tentang azab Allah, diingatkan tentang kematian dan sebagainya, tapi dia tak mau percaya juga. Tapi berlaku juga, mana Allah Ta'ala tidak reda apa yang dilakukan, tetapi kehendak Allah Ta'ala tetap ada. Mana itulah bezanya reda dengan kehendak lain. Kehendak makna umum, bertakluk kepada umum. Reda, Allah Ta'ala reda atau tak reda, itu masalah lain, itu terpulang pada Allah Ta'ala juga. Reda tak ada. Tapi Allah Ta'ala tidak reda kepada kekufuran. Maknanya selain kekufuran, Allah Ta'ala reda, iaitu imanlah. Begitulah. Harus kita fahamkan begitu. Kerana bahawasanya kehendak itu lain daripada reda. Itu dia. Kehendak lain, reda itu lain. Saya hendak melabur misalnya. Saya melabur. Tiba-tiba rugi. Jadi kerana saya hendak melabur, kerana inginkan keuntungan, tiba-tiba saya buat pelaburan, rugi. Adakah rugi itu dengan kehendak saya? Tak ada. Adakah saya reda dengan rugi? Tak reda. Tapi saya buat. Tapi maknanya, bila keadaan itu menjadi rugi dan sebagainya, bukan keredaan saya.
Tapi kehendak saya nak melakukan melabur. Tapi rugi itu bukan keredaan saya. Jadi itulah beza redha dengan apa? Dengan iradah. Bermula yang berpegang dengan ayat yang tersebut itu dibinasakannya atas bersamaan keduanya, yakni redha dengan iradat, dan iaitu batil. Jadi orang yang percaya pada perbuatan jahat itu daripada dirinya sendiri, bukan daripada Allah Ta'ala, kerana mereka tidak membezakan antara redha dengan kehendak. Mereka anggap sebagai sama. Redha tu maknanya hendak, kehendak tu redha. Itulah makna pendapat mereka yang tidak betul. Dan dengan jumlah, maka lazim atas mazhab Mu'tazilah bahawa kebanyakan barang yang jatuh di dalam alam ini atas ketidakan kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau sekalinya maknanya secara umumnya, mazhab Mu'tazilah tadi menghukumkan bahawasanya hanya kebaikan saja yang Allah Ta'ala mahu. Yang tidak kebaikan, Allah tidak mahu. Ini kalau kita percaya macam ini, maknanya kita seolah-olah mengurangkan kuasa Allah Ta'ala dan sifat kehendak Allah Ta'ala. Yang demikian adalah tidak boleh kita terima sebagai ahli sunnah. Kita tak terimalah pendapat mereka, walaupun mungkin pendapat mereka itu mereka berniat untuk mensucikan Allah Ta'ala daripada kezaliman, tetapi adalah pendapat itu tidak tepat kerana mengurangkan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang demikian membawa kepada mustahil. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita bertemu lagi. Selamat beristirahat kepada pelajar-pelajar Darul Ma'mun sekalian, dan sentiasalah ingat dan bantulah Masjid Al-Ma'mur seberapa yang boleh, walaupun sedikit bantuan, teruslah membantu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menolong sekalian orang yang sentiasa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.